Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. So kali ini kita akan bersiaran kembali setelah sekian lama kan. So cikgu akan terangkan tentang bab 7, iaitu kitar oksigen dan kitar karbon dioksida. Alah, kenapa yang tu je? Sebab yang tu yang cikgu nak terangkan. Yang lain semua insyaAllah boleh faham kan. Okay, udara. So dalam bab udara kita akan sentuh mengenai kitar karbon dan kitar oksigen. Kitar karbon. Apa maksud kitar karbon? Kitar karbon ialah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan cara mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya secara berterusan. Bila kita sebut tentang kitar, maksudnya dia berterusan. Dia tak ada stop pun. So apa perkara yang menggunakan karbon dioksida dan apa perkara yang membebaskan karbon dioksida? So kita tengok satu persatu. Okay, antara perkara yang membebaskan karbon dioksida ialah proses respirasi, iaitu bernafas, pereputan dan pembakaran. Kalau proses yang menggunakan karbon dioksida pula kita panggil fotosintesis. Tiba-tiba sebab aku. Fotosintesis. So kita tengok gambar ni untuk memastikan kita faham. Okay, cikgu ambil kitar karbon ni daripada Cikgu Nazar. Thank you Cikgu Nazar. So, pertama sekali, kan banyak benda kan berlaku dalam masa yang sama. So, kita ambil satu poin utama. Okay, yang pertama sekali ialah fotosintesis. So, tumbuhan hijau yang melalui proses fotosintesis akan menyerap karbon dioksida. So, berlakulah proses fotosintesis. Okay, hanya fotosintesis yang menggunakan karbon dioksida. Okay, dalam masa yang sama, kita sebagai manusia dan juga haiwan yang lain, kalau kita makan tumbuhan yang berwarna hijau, maksudnya kita akan dapat unsur karbon daripada tumbuhan tersebut. So, ada unsur karbon dalam badan kita. Ini ialah contohlah. Yang kedua, dalam masa yang sama berlaku proses respirasi. Kita bernafas. So, bila kita bernafas, kita tarik nafas dan lepaskan, hembuskan. So, apa yang kita hembuskan tu ialah karbon dioksida. So, karbon dioksida akan dikeluarkan yang berwarna merah ni. Okay, lepas tu, bila sesuatu organisma, maksudnya benda yang hidup mati, meninggal, dia akan berlaku proses pereputan. So, penguraian ni ialah in order untuk mereput sesuatu bangkai ataupun mayat. So akan berlaku proses penguraian, pereputan oleh bakteria dan juga organisma yang terdapat dekat tanah tu. So apa yang berlaku ialah dia menghasilkan karbon dioksida. So bila karbon dioksida dihasilkan, maka ia dibebaskan ke udara. Okay, dan kemudian kita tengok dekat kawasan rumah ni, kalau dekat overseas kan dia akan ada macam unggun api yang dibakar semua kan. Okay, proses pembakaran yang melibatkan bahan bakar seperti petroleum dan arang, so dia akan mengeluarkan karbon dioksida. So benda ni agak bahayalah kalau berlaku macam banyak sangat kan, sebab karbon dioksida ni banyak dihasilkan daripada pembakaran bahan yang cikgu sebutkan tadi. Okay, yang kedua ialah kitar oksigen. So kitar oksigen, benda paling mudah kali. Kita bernafas pakai apa? Kita bernafas pakai oksigen. Yes. So kitar oksigen ialah kitar yang melibatkan pengembalian oksigen daripada udara dan pengembalian semula ke udara secara berterusan. Maksudnya kita nak sentiasa ada dekat udara oksigen tersebut. So penggunaan dan pembebasan oksigen. Oksigen dibebaskan sewaktu fotosintesis saja. Dan antara yang menggunakan oksigen pula ialah pengaratan, pereputan, respirasi dan pembakaran. Okay, kita tengok gambar ni yang cikgu ambil daripada byju's.com, The Oxygen Cycle. So ni dalam bahasa Inggeris, cikgu akan terangkan dalam bahasa Melayu. Okay, kita tengok satu persatu. So dalam proses fotosintesis, dia akan membebaskan oksigen. So oksigen pun terbebas. Dan apabila oksigen dibebaskan, maka kita sebagai hidupan ataupun haiwan, dia akan menggunakan oksigen untuk pernafasan. Okay. Lepas tu, bila berlaku proses pengaratan tersebut, contohkan kalau paku tu berkarat kan, dia memerlukan oksigen untuk dia berkarat. Okay. Lepas tu kalau decompose, maksudnya ni adalah pereputan. So pereputan ni dia akan dia akan menggunakan oksigen. So dia akan menggunakan oksigen untuk proses respirasi. Respirasi betul menggunakan oksigen, dan dia akan menggunakan oksigen juga untuk proses pereputan. So untuk mereput sesuatu bangkai ataupun mayat tersebut, kita perlu guna oksigen. Dan untuk proses pembakaran pun kita gunakan oksigen yang sama. So dalam kitaran tersebut, cikgu macam nak ingat kan? Ingat satu benda je. Kalau kamu ingat proses fotosintesis,
kamu akan tahu fotosintesis ni dia guna apa, dia bebaskan apa. So kalau fotosintesis dia bebaskan oksigen, so hanya dia saja yang membebaskan oksigen. Kalau yang lain semua menggunakan oksigen, termasuklah perebutan, pembakaran, ni apa ni? Pengaratan dan juga pernafasan, respirasi. So semua yang lain digunakan oksigen dan hanya fotosintesis saja yang mengeluarkan oksigen. So cikgu nak tanya, katakanlah dekat dunia ni dah tak ada satu pun pokok yang berwarna hijau. Berlaku tak proses fotosintesis? Tak berlaku kan? Sebab hanya pada tumbuhan yang berwarna hijau. So bila tak berlaku proses fotosintesis, agak-agak cukup tak oksigen yang ada dekat dunia untuk menampung berjuta-juta hidupan, termasuklah manusia dan haiwan? Tak cukup kan? So itulah pentingnya untuk kita memelihara tumbuhan semula jadi, especially yang berwarna hijau, sebab dia melalui proses fotosintesis. Daripada fotosintesis itulah mengeluarkan oksigen, yang mana kita semua gunakan oksigen. Okay, so itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat faham, dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Okay, terima kasih.